Okay, so kita anggap ni ladap secara rakaman lah ya. Okay, untuk jawab apa masalah yang cikgu hadapi hari ini berkaitan dengan D5, lebih-lebih lagi berkaitan dengan Google Classroom dan juga berkaitan dengan Google Meet yang cikgu cuba buat. Ramai yang buat pagi tadi. So hari ni bermula malam tadi tahu ramai yang memang tak stop dari tengok telefon untuk bantu parent. Tapi kita anggap minggu ni sebagai minggu orientasi untuk kita dan parent lah untuk biasakan diri dengan Google Classroom je Google Meet. Okay. So ada beberapa masalah yang dihadapi, okay, yang cikgu bagi tahu. Okay, antara masalah yang dihadapi, okay, kita tengok yang satu demi satu lah. Yang pertama, murid dia tak jumpa link Google Meet. Okay, kenapa murid dia tak jumpa link Google Meet? Okay, yang pertama sekali kita tengok adalah pastikan link Google Meet yang ada dalam kelas cikgu-cikgu ni visible sewaktu murid nak masuk. Okay, mana kita nak visiblekan dia? Okay, kita tengok dekat bahagian setting. Okay, belah kanan atas tu. Okay, cari dekat bawah, dekat bahagian general. Okay, dekat bahagian general, dia dekat Meet tu, dia ada Meet google.com lookup, bawah tu visible to student. Okay, jadi apabila kita nak mulakan Google Meet, kita masuk dulu sebab kita kena masuk dulu supaya kita jadi host. Okay, waktu kita nak masuk tu, kita jangan onkan lagi button visible to student. Okay, kita jangan masukkan lagi visible to student. Sebab kalau kita masuk, okay, sekejap. Mute dulu Shima. Okay, kalau kita terus visiblekan to student all the time, setiap masa kita visible to student, budak boleh buat meet sendiri. Mungkin dia pakai kawan-kawan dia, dia buat meet sendiri. Ataupun satu lagi masalah, kalau kita sentiasa visible to student, kita terlambat masuk dalam Google Meet. Sekejap. Shima, boleh dengar clear tak? Clear. Okay, clear. Okay. Sebab ni rakaman takut ada yang tu. So ada yang masuk tengok, boleh tolong tengok sama ada clear ke tak. Okay. Sebab bila kita visible kan, budak akan masuk dulu, budak akan jadi host. Itu yang jadi masalah, yang saya terima ada masalah. Cikgu beritahu rakaman dia buat, tapi rakaman tu masuk dalam drive murid. So kita nak dapatkan tu untuk share dan untuk download tak susah. Murid kena share balik kat kita. Jadi untuk lepas ni, pastikan sebelum kita mulakan Meet tu, link Meet ni kita visiblekan dulu. Kita visible, okay, contoh macam sekarang saya buat Meet untuk sekolah. Okay, Meet kita masuk dulu, pastikan dekat bahagian bawah ni, kita terima lambang sebagai host. Okay, dekat bahagian bawah belah kiri tu dia ada lambang perisai, host control. Itu maksudnya kita host. Jadi bila kita dah masuk, baru kita pergi balik dekat kita punya kelas tu, barulah kita visiblekan benda ni kepada student. Mana kita tutup dulu, kita masuk dulu, pastikan kita dah ada dalam Google Meet untuk kelas kita nanti, untuk subjek, dan kita dah dapat perisai host ni, barulah kita pergi balik dekat tab yang ada kelas kita ni, barulah kita visiblekan kepada student. Jadi bila dah visible kat student, student akan masuk lepas kita lah. Okay, jadi kita dah pegang benda tu sebagai kita host. Jadi dia tak ada masalah. Bila kita buat recording, tak ada masalah. Memang recording tu takkan masuk dekat murid lain selagi host tu kita yang pegang. Okay, satu lagi masalah, ada yang ingat dia dah record. Dia ambil dekat sini, dia ambil dekat belah kanan titik 3 ni, dia tulis record Meet kan, start record. Waktu start record tu, kalau perasan dekat bahagian atas kiri ni, dia masih berpusing. So, bila dia masih berpusing, itu bermaksud dia tak betul-betul start record lagi. Ada kemungkinan, sewaktu berpusing tu tiba-tiba, kita dah start mengajar dah ni, dah present dah kita punya buku teks slide kan. So, kita dah tak tengok sama ada kita dengan yakin bahawa kita dah record. Tapi sebenarnya, kita tak perasan dekat bahagian Meet ni sebab kita dah tak boleh nampak tau. Okay, kita dah tak boleh nampak. Tapi kita tak perasan sebenarnya dekat bahagian Meet tu, dia ada keluar satu benda bagi tahu recording tak boleh diteruskan sebab kita perlu remove ada beberapa akaun yang tak
dia ada masalah dari segi security ke apa. So, untuk pastikan cikgu-cikgu dapat recording dan rakaman pengajaran Meet cikgu tu betul-betul dirakam, kena pastikan button belah kiri atas dah warna merah ataupun waktu tu dia dah keluar your meeting has been recorded. Kena pastikan dulu dia jadi merah atau keluar perkataan suara macam tu. Itu barulah cikgu-cikgu punya betul-betul dirakam. Okey, itu untuk masalah yang ni lah, murid tak jumpa limit dengan murid masuk dulu dengan murid jadi host dan rakaman masuk dalam drive murid. Okey, untuk masalah 1 dan 2. Jadi pastikan, saya ulang sekali lagi untuk link Meet ni, yang pertama, untuk setiap kelas, okey ini yang sekolah, ini yang kelas. Okey, saya tunjuk yang saya punya ni lah. Okey, discard. Okey, untuk kelas, pastikan kalau boleh, dekat link Meet ni, okey, dekat setting ni, sebelum kita mulakan kelas, kita tutup dulu visible to student. Lepas tutup button tu save, okey, jadi bila murid nak pastikan dia tutup ke tidak, murid nampak ke tidak, dekat bahagian atas ni, lambang mata ni dia dipalangkan. Not visible to student. Tapi kita masuk dulu. Kita masuk dulu, pastikan kita dapat batch host ni, barulah kita pergi balik dekat kelas tadi, dekat setting ni, kita visiblekan ke student. Barulah student masuk lepas tu. Jangan biarkan Google Classroom kita punya Meet link sentiasa visible. Murid boleh masuk dulu, murid boleh buat meeting mereka sendiri. Jadi, ingat sebelum mula kelas, pastikan Google Meet dah tutup dulu, visible not visible to student. Kita masuk, dah dapat button host, dah dapat batch host tu, baru kita visible. Habis je kelas, tutup balik. Cikgu seterusnya akan buat benda yang sama. Okey, tu ada untuk kita nak apa supaya masalah murid masuk dulu sebelum GM dengan rakaman tu masuk dalam drive murid. Kalau murid tak jumpa limit, kita tengok sama ada kita betul-betul dah visible ke student atau tidak. Okey. Yang ketiga, okey, ramai murid yang masuk guna personal dan kita perlu admit. Okey. Untuk minggu ni, kita cubalah admit dulu kalau boleh. Okey, kita cuba minggu ni sebagai minggu pertama. Yang jadi masalah apabila ramai murid masuk guna personal, sebab dia dah masuk betul melalui Google Classroom, tapi bila dia tekan Meet tu, dia tak perasan bahawa akaun dia berubah kepada akaun personal balik. Ia boleh jadi dalam apps dan dia boleh jadi dalam browser. Tapi biasanya yang ada masalah tadi saya tengok benda yang dalam apps. Okay, so untuk yang dalam apps, dia kena pastikan macam ni. Okay, saya share yang apps pula dalam telefon. Okay, ni apps. Biasanya untuk masuk Meet melalui apps, kena ada dua-dua apps lah. Dia kena ada apps Classroom dan dia kena ada apps Meet. Sebab bila kita klik link Meet dari Classroom tu, dia akan pergi ke apps Meet. Kalau application Meet tu kita tak ada, dia tak boleh bersambung. Tetapi, murid nak masuk Google Meet, dia kena masuk melalui Classroom. Okay, dia pergi dekat Classroom. Okay, Classes. 3 topaz. Okay. Bila dia masuk dekat apps, kalau belah kanan atas tu, sebelah lambang gear tu, tak ada kamera, itu bermaksud cikgu belum visiblekan lagi Meet link. Mana dia tak visible kat student. Jadi student memang tak boleh masuk. Itu memang kita control supaya kita masuk dulu, kita jadi host dulu. Okay, sekarang saya visiblekan Saya guna saya punya laptop, saya visiblekan untuk kelas 3 topaz. Okay, save. Okay, kita keluar balik. Masuk balik 3 topaz. Okay, visible to Google Classroom.
Okay, dia dah ada lambang kamera. Maksud waktu tu barulah budak tu boleh masuk. Okay, jadi nak pastikan apa dia punya masalah tadi, dia bila guna apps kan. Okay, bila dia masuk, okay, dia tekan dekat sini, parent ke, siapa ke, okay, sebab already in call. Tak boleh, tapi dia ada beberapa masalah. Saya tunjuk dekat WhatsApp 3 Pearl. Mana tadi? Mana pula 3 Pearl? Ni 3 Pearl. Okay. So dalam WhatsApp 3 Pearl ni, bermacam-macam masalah tadi ada yang tak boleh masuk tu. Okay, antara masalah yang jadi, bila dia masuk, dia ada parent hantar video sekejap. Okay. Ni parent ni dia hantar video. Okay, dia dah betul masuk ikut classwork. Okay, tapi bila dia tekan meet, okay, dia pergi dekat join tu. Okay. Alamak, sekejap. Okay, kalau cikgu-cikgu perasan, dekat bawah sekali tu, joining as tu, dia pergi kepada akaun Gmail. Sebab dia punya masalah adalah dekat Meet dia tu, dia dah lekat akaun Gmail dia. Sebab tu dia tak boleh masuk, dia terpaksa ask to join. Sedangkan tadi dia dah masuk ikut classwork. Okay, jadi untuk masalah ni, dia kena pastikan, okay, dekat apps Meet dia ni, okay, kena buka dekat Meet dia ni, dekat bahagian kanan atas tu, yang lekat dekat sini adalah akaun MOE. Mesti yang berada dekat atas sekali tu, mesti akaun MOE. Sebab kalau dia dekat sini, dia pergi dekat akaun personal, walaupun dia bersambung daripada classwork, dia akan detect akaun personal. So, kedua-dua, apps Meet dan app Classroom ni, mesti lekat akaun MOE. Barulah dia akan direct pergi ke akaun MOE. Kalau tak, memang dia tak boleh tu. Kena switch account. Kena switch account dan pastikan lekat dekat bahagian atas tu adalah akaun Google Google ni lah, ID yang MOE punya. Okay, itu antara masalah kenapa parent cakap dia dah masuk ikut classwork. Tapi bila dia masuk, kena admit, kena tunggu cikgu admit. Tu antara masalah dia. Okay. Ini yang memang tiap-tiap hari kita akan dapat masalah. Sebab dia bila melibatkan phone ni, faham lah. Sebab phone ni, kalau Android, dia mesti ada Google account. So memang akan ada personal email dalam Google account tu. Kalau pakai browser tak ada masalah. Okay, kalau pakai browser kita boleh guna incognito tab. Incognito tab ni dia tak pegang atau tak simpan history. Jadi kalau kita masuk yang MOE sahaja, memang MOE sahaja yang ada kat situ. Dia takkan berlaku konflik account. Ya, sekarang ni masalah, kita nak guna Android, nak guna satu account MOE tak boleh sebab account MOE ni restricted. Dia memang guna untuk benda ni sahaja. Dia tak boleh guna untuk download Play Store ke apa. So memang kena ada personal account juga dalam kita punya phone. Okay, saya boleh cakap Android lah sebab pakai Android. Yang lain tu saya tak sure. Tapi benda yang sama juga akan berlaku. MOE dia tak boleh guna untuk benda lain. Jadi dia akan ada paling-paling akan ada dua account dalam phone. Satu personal, satu MOE. Dan bila kita tekan tu, kalau kita tak perasan, joining as atau kita sign in as, dia akan pergi kepada personal punya. Jadi kena pastikan setiap kali kita nak signing as masuk apa-apa sekalipun, pergi kepada akaun MOE, lekatkan akaun MOE terlebih dahulu. Okay. So, dekat 3 Pearl ni tadi adalah macam-macam masalah. Macam ni dia bawah dia joining as. Saya cakap ada konflik account dekat situ. Sama juga dalam Meet. Dekat bahagian atas sekali tu dia tak tukar kepada akaun MOE. Dia masih lagi personal account. That's why ada konflik account kat situ. Memang dia tak boleh masuk yang kita punya GC. Okay, selain dari tu, okay, yang macam parent ni tadi, dia ada masalah bila dia download Google Classroom. Ini salah satu masalah apps juga. Mana tadi parent tu? Okay. Sebab dia dah masuk banyak sangat dalam 3 Pearl tu, so saya suruh dia PM saya sendirilah. Okay. Sekarang ni dia kena fokus dekat apps Classroom sahaja. Tapi bila dia masuk dekat Classroom, dia dah masuk betul dia punya ID, dia akan keluar macam ni. Dan benda ni pun ada cikgu yang ada masalah bila download apps. Okay, ini sebenarnya masalah dia bukan dari ID ke apa. Ini masalah apps. Apps ni dia tengah dalam proses untuk terima account MOE tu. Jadi dia ambil masa. Biasanya kena try and error.
kadang dalam masa 15 minit, 20 minit dah boleh masuk. Tapi ada juga yang sampai 1 hari barulah dia masuk. Okey, kalau tengok video yang parent ni hantar, okey, dia buat betul dah. Dia dah pilih classroom. Get started. Saya pilih yang MOE. MOE punya ni. Okey. Dia tu sekolah. Tapi masih, we are sorry but you don't have access to Google Classroom. So kena tunggu, kena try and error banyak kali lah. Dia tak ada, bukan masalah dari ID ke apa. Itu memang masalah apps. Dia nak tarik segala data yang dari email MOE. Okay, so kalau ada parent yang bermasalah macam tu, kita cakap kat dia kena try and error banyak kali. Okay. So kita teruskan untuk next problem. Okay, untuk next problem, antara masalah yang cikgu-cikgu ada hadapi, sekejap. Okay. Okay, yang nombor 6 ni saya dah jawab sekali-sekali dengan nombor 3. Okay. Ada Kak Azlina, dia tanya macam mana nak tahu murid tak tahu nak turn in tugasan. Okay. Kalau perasan dalam classroom tadi, classroom sekolah, GC sekolah, saya dah masukkan ada satu classwork. Okay, panduan untuk murid turn in homework untuk ladap. So untuk ni je, tak ada apa pun sebenarnya. Cuma nak tunjuk macam mana budak nak turn in homework dan macam mana cikgu nak return dan gradekan murid. Tapi ni grading ni just overview je dulu sebab nanti akan ada ladap berkaitan dengan grading yang lebih mendalam lah. Okay, ini teachers. Okay, sebab roles sekolah dalam GC sekolah ni adalah teachers. Okay, atas sekali teachers. Tapi cikgu-cikgu yang lain selain pentadbir dan juga SU satu setiap unit, dia adalah student lah. Okay. Jadi, saya assign sebagai teachers di guna akaun sekolah dan saya pergi kepada student guna akaun saya. Okay. Pergi dekat kelas. Okay. Jadi dekat sini kita akan terima email, dia akan keluar dekat announcement dan dia ada dalam classwork. Sekolah Kemasaan Putrajaya Berselimen 1 posted a new assignment. Okay, klik. Panduan untuk murid turn in homework. Okay, untuk proses ladap lah. Okay. Kat sini dia ada, biasanya cikgu akan bagi arahan, cikgu akan bagi Google Form, cikgu akan bagi gambar atau tahun ni saya rasa ramai guru yang sepakat untuk gunakan buku aktiviti sebab murid-murid dah beli. So, kita bagi tahu atau kita ambil gambar buku aktiviti. So, macam mana budak nak hantar, murid nak hantar. Okay, pergi dekat bahagian kanan sekali, dekat your work, assign. Assign ni bermaksud murid dah di, assign ni macam mana? Telah diberi, telah diatur, telah diberi atau diatur kerja untuk dibuat. Okay, nak tahu macam mana murid assign ke tidak? Okay, ini saya balik semula pada teachers punya. Okay, ni teachers punya. Okay, dekat classwork, ini yang kita bagi dekat murid. Kita buka je, kita boleh nampak turn in 1 assign 92. Bermaksud telah diberi kepada 92 orang untuk dibuat. Telah assignment ni telah diberi kepada 92 orang untuk dibuat. Yang hantar dekat bahagian ni, turn in. Kosong, okey, maksud belum ada yang hantar. Okey. Ini kita tahulah ni. View assignment. Kita nak tahu siapa yang kita assign. Okey. Kita boleh tengok dekat sini. 92 orang assign. Semua student yang ada dalam GC tu. Semua nama cikgu ada kat sini. Ini bermaksud cikgu dah diberi tugasan untuk disiapkan lah. Okey. Sama ada tugasan tu ada due date atau tidak. Okey, itu atas cikgu waktu cikgu bagilah. Okey, macam ni. Saya buat tadi, due-nya 31 Januari. Bermaksud selepas 31 Januari, benda ni akan jadi expired. Ataupun dia akan dikira sebagai submit late. Okay. Macam mana murid nak hantar? Okay, sekarang ni akaun saya sebagai murid kepada GC sekolah. Pergi dekat your work, pergi dekat assign, add or create. Add or create ni dekat sini kita boleh masukkan Google Drive. Kita boleh masukkan link kita punya jawapan atau kita masukkan file. Okay, ini untuk browser dulu saya tunjuk. Dalam phone, dalam apps, dia ada satu benda lagi, take photo. Tapi dekat dalam
browser dia tak ada take foto, dia boleh masukkan file. Jadi kita masukkan file, contohlah ni sekadar untuk kita nampak macam mana murid nak turn in. Okay, so dia ada recent, upload, my drive atau SAR. Okay, nak masukkan dari recent yang kita pernah hantar sebelum ni, atau kita upload dari mana-mana file dari kita punya laptop, desktop, sebagainya. Ini dari drive dan ini dari yang kita star. Okay, tak ada mana tak ada lah. So paling senang adalah kita upload. Contoh budak tu dia buat dalam bentuk Word. So dia save. Bila dia save, dia kena upload. So kita browse dia. Dia akan pergi dekat file manager kita punya file manager kita punya desktop atau laptop lah. So pergi contohlah dia bagi atau dia buat benda tu dalam bentuk PowerPoint jawapan dia. So kita ambil satu PowerPoint. Okay, ladap GC 2021 yang semalam punya cover. Okay, open. Dia akan loading. Dia akan loading masuk. Okay. Dia akan balik semula dekat bahagian homework tadi. Okay, dekat sini dia tulis your work assigned. Dah ada dah kita punya dokumen tadi. Dia masuk dekat sini. Okay, nak tambah. Contoh kalau budak tu buat 2-3 karangan. Dia nak tambah. So boleh add lah. Add. Okay, kita contoh nak hantar 2. Okay, kita add lagi. Kita cari lagi file yang mana kita nak hantar. Okay, hantar satu lagi. Dia loading. Habis saja dia pastikan benda sini kita jangan cancel ke apa. Dia pastikan dia punya bar tu penuh. Sebab bila bar tu penuh, dia akan pergi sendiri dekat tab yang kita nak hantar jawapan. Okay, so sekarang ada 2. Dah selesai. Nak hantar. Ini untuk murid hantar lah ni. Okay, kita tekan turn in. Two attachment will be submitted for panduan untuk murid turn in homework untuk proses ladang admin. Okay, ni budak nak hantar ni. Murid, kita sebagai murid sekarang ni. Okay, dah sure betul yang tugasan yang betul kita nak hantar, kita turn in. Okay, bila kita turn in, butang bawah ni dah akan jadi unsubmit. Unsubmit ni digunakan untuk kita nak tarik balik yang kita dah submit. Oh, silap masuk, kita nak ubah. So, tekan unsubmit. Okay, ini untuk murid. Okay, apa yang cikgu boleh buat pula? Okay, kita pergi kepada akaun cikgu. Okay, ni akaun sekolah sebagai teachers. Okay, kita tengok balik dekat homework dia. Okay, dia dah berubah. Ada 1 turn in, ada 91 assign. Bermaksud dah ada 1 murid yang hantar jawapan. Muhammad Rafidin bin Yusof to attachment turn in. Sebab tadi saya dah turn in, saya dah hantar tugasan. Okay. Jadi kita buka. Kita buka yang dia hantar. Tekan dia punya muka tu. Okay. Dia akan keluar apa file yang dihantar. Okay. Pop up in the window. Ni kalau kita hantar banyak dokumen lah. Okay. Dia akan keluar ni. Belah sini pop up to new window. Okay. Enter a student. Okay. Ni dia untuk first time dia akan ajar. Okay, done. Okay. Jadi, kita boleh tengok lah. Ini tugasan pertama yang budak hantar. Tekan bawah, ini adalah tugasan kedua yang murid hantar. Okay. Comment bank, kalau kita nak comment. Okay. Pergi highlight mana-mana bahagian. Oh, ini untuk Word. Okay, kalau Word, kita buka lah. Kita buka dengan Google Slide. Dekat Google Slide tu nanti kita boleh komen, kita boleh tanda. Okay, untuk bahagian penandaan ni, kena nanti kita cuba buat ladap untuk yang lebih mahir untuk bahagian ni lah. Tapi ni kita nak tahu macam mana budak nak hantar dan macam mana kita nak pulangkan balik grading dekat budak. Okay, so dia akan keluar macam ni, kita boleh tengok lah. Ya, apa yang murid hantar. Okay. Ni add comment lah, nak cari apa semua. Okay, ini boleh explore dulu sendiri sebelum kita ladap. Okay, kalau dah selesai dekat sini, kita nak gradekan budak. Contoh, kita dah check. Okay, dari 100, markah kita nak bagi dia berapa? Okay, so contoh, soalan kita hanya ada 5. So, kita nak, total point kita tak nak 100. Kita nak markah per 5. So, kita change dia. Okay, change dia dekat butang 3 di sebelah kanan ni. Okay, butang 3 ni function dia sebagai setting lah. Okay, so budak tu jawab semua betul. So, kita gradekan dia 5/5.
Bila kita dah gradekan dia 5/5, kita nak tahu dia dapat markah berapa, kita return. Okay, return works to one student. Student will be notified and can check any grade you have left. Maksud budak akan tahu berapa markah yang kita bagi untuk dia. Okay, jadi murid dia sekarang ni Muhammad Rafyuddin. Okay, so kita return. Ini cikgu return tau. Ini akaun cikgu. Cikgu return, okay, saya pun tengok. Saya sebagai student, saya tengok. Okay, oh, your work graded. Bermaksud cikgu dah gradekan saya punya tugasan. Berapa yang cikgu gradekan, dia akan keluar dekat bahagian sini. 5/5. Okay, ini ikut kita punya total score lah. Kalau total score kita 100, masuk per 100. Kalau total score kita 10, per 10. Tapi yang penting dekat sini, your work graded bermaksud murid tu kita dah graded. Murid pun dah dapat dah markah dia berapa. Okay, nak tahu cikgu nak check balik berapa orang yang dah graded, berapa orang yang belum turn in. Okay, dia akan berubah dekat sini nanti. Sekejap. Okay. Wait lah, dia tengah loading. Okay, dia akan jadi macam ni. 0 turn in sebab 91 masih lagi status assign. Okay, dan satu murid dah digradedkan. Jadi kita tahu bahawa 90 murid belum hantar jawapan, tapi satu murid kita dah bagi dia markah. Jadi kalau ada yang siapa-siapa nanti nak cuba hantar, boleh cuba sebagai student. Nanti saya update dekat sini. Yang assign ni akan tinggal berapa, yang turn in tinggal berapa. Hantar je apa-apa cikgu nak hantar. Ini sebelum cikgu ajar murid-murid macam mana nak turn inkan tugasan. Okay, saya hold biarkan di sini sampai 31 Januari. Saya nak tengok berapa ramai cikgu yang turn inkan dia punya jawapan dan nanti kita tengok berapa orang yang kita dah gradekan balik. Okay, ini nak menjawab soalan Kak Azlina lah. Okay, ini kalau guna browser. Macam mana kalau guna apps? Okay, kalau guna apps, okay, kejap. Kita pindah ke phone. Okay, kalau guna apps, dekat apps ni rasanya semalam saya dah ada bagi panduan dalam bentuk PDF. Okay, so benda tu benda yang sama je. Tapi saya tunjuk secara dalam jenis video. Okay, pergi pada Classroom. Okay, pastikan akaun tu akaun student lah. Okay, atas tu akaun student. So dekat mana yang ada assignment dekat sekolah kemasaan punya ni tadi. New assignment panduan untuk murid turn in homework. Okay, kita tekan dekat situ. Oh, macam ni sekarang dah ada apa? Dah ada point. Tapi tak apa, kita resubmit. Resubmit bermaksud kita nak hantar yang lain. Kita add attachment. Okay, dekat dalam apps ni, yang menyenangkan murid untuk hantar assignment atau hantar tugasan, dia ada take photo. Okay, jadi murid tulis atas kertas sekalipun. Okay, murid tulis atas kertas sekalipun, dia ambil gambar. Lepas dia ambil gambar, okay, dia tanda right di bawah tu. Gambar tugasan yang dia buat tu terus masuk ke bahagian turn in homework. Sekejap, dia loading lama sikit. Terus ada gambar tu. So, dia pun hantar. Kalau first time hantar, dia akan jadi submit. Kalau kita nak hantar yang lain, dia akan jadi resubmit. Sebab tadi saya dah submit sekali. So, yang ni dia akan jadi resubmit lah. So, work submitted. Dia keluar macam tu. Jadi, bila cikgu macam tadi lah. Cikgu terima balik, cikgu bagi grading, lepas tu cikgu return. Okay, macam ni. Saya akan buat dekat desktop tapi tak tunjuk lah. Kejap. So, ada seorang turn in. Oh, okay. Shima ada satu turn in, Rafa ada satu turn in. Resubmit. Okay, so tekan dekat tugasan yang dia bagi sebagai cikgu. Okay, saya nak tunjuk apa yang berlaku dekat sini lah. Okay, jadi cikgu letak balik markah. Contoh cikgu tukar, dia dah hantar 3 tugasan. Jadi total markah dia 100. Okay, tukar 100. Ini tak nampak tau, tak nampak dalam video sebab saya buat dekat desktop. Tapi nak tunjuk nanti murid akan dapat apa. So, dia dah hantar 3 tugasan. Cikgu cakap, okay, cikgu akan bagi 60 Cikgu Rafi, saya balik skrin komputer laptop. Tak, ni yang tadi sama je. Dia return sama je. Oh, nampak. Cuma nak tunjuk budak akan terima apa. Oh, skrin handphone je. Dia nak tunjuk budak akan terima apa. So, bila budak buka,
dia dah terima, cikgu dah ubah markah dia, dia dah dapat balik markah yang baru 60%. Okey, cara nak submit sama macam sebelum ni. Okey, sebab kita boleh ni. Okey. Tapi kalau cikgu guna app, cikgu nak tanda atau gradekan murid. Okey. So kita kena pergi dekat akaun sekolah. Okey, ini apps. So saya tunjuk dua-dua, browser dan apps. Ini app. Kita sebagai akaun sekolah sebagai teacher sekarang. Okey, so kita ada classwork yang kita assign tadi, panduan untuk murid turn in homework. Okey, ada satu yang turn in, Zulaiha. So kita tekan yang Zulaiha punya, kita boleh tengok apa yang Zu hantar. Okey, opening document. Kita tengok apa yang murid ni hantar. Okey, dia opening dalam Google Drive lah. Biasanya dalam phone dia tak besar, so dia akan buka dalam Google Drive. Okey, macam Zulaiha, okey, dia hantar gambar. Ada satu gambar yang dia hantar. Okey, tapi dalam video ni tak nampak. Tapi dia dah hantar lah. So kita dah check apa semua, kita akan masukkan grade 80%. Kita puas hati, ikut kita punya penggradean lah. Okey, so sekarang sebagai teachers, okey, Google Classroom sekolah ni sebagai teachers, kita return balik dekat student Zulaiha ni. Okey, bila kita return balik dekat Zulaiha, kita akan nampak dekat bahagian sini, kita back, akan berubah. 90 yang kita dah assign, 2 dah graded. Okey, kita boleh check terus direct daripada apps, tak perlu buka browser. Okey, so apps ni kadang remember to return to the world. Okey, dia akan bagilah, biasa dia akan tolong kita ingatkan itu, ingatkan ini. Cuma yang bagusnya bila budak hantar guna apps ni, saya cakap tadilah, budak tulis atas kertas pun tak ada masalah. Kita bagi soalan matematik, okey, buat buku teks, muka surat berapa-berapa, hantar balik tugasan untuk kita semak. So dia tulis atas buku, dia gunakan buku tulis, dia gunakan kertas A4, dia gunakan buku aktiviti. Budak pun pergi dekat bahagian, bukan panitia matematik. Dekat sekolah kebangsaan, dia pergi dekat classwork, dia pergi dekat homework yang diberikan. Lepas tu, dia nak submit, dia add attachment, dia take photo. Dia take photo, okay, ambil muka Azhan, kita hantar Azhan. Okay, so dia ambil gambar yang dia buat tu, buku aktiviti dia ke, buku tugasan dia ke apa, dia ambil gambar, dia terus hantar. So dia tak perlu nak kena save, dia tak perlu. So kita nak senangkan murid kalau boleh, sebab tak semua murid ada desktop, tak semua murid ada laptop. So atas kertas, atas buku aktiviti yang budak-budak beli pun kita boleh gunakan untuk diorang hantar gambar dan terus hantar tugasan dekat kita. Okay, so boleh suruh parents download apps Classroom dan dalam masa yang sama kita guide diorang supaya diorang masuk Google Classroom tu untuk hantar homework, untuk dapatkan announcement. Dan kalau siapa yang download apps Classroom ni, biasanya apa-apa tugasan atau apa-apa announcement dia akan keluar. Okay, dia akan keluar, satu dia akan keluar dalam email, satu lagi dia akan keluar dengan kepala dia ni Classroom. Bermaksud dua-dua notification tu akan masuk dalam telefon yang ada apps Classroom. Okay, itu untuk jawapan kepada macam mana kita nak turn in. Okay, so ada dua cara, satu guna browser, satu lagi kita gunakan apps. Tapi saya sangat cadangkan cikgu-cikgu ada apps Classroom dan ibu bapa pun ada apps Classroom ni. Sebab dia senang untuk hantar homework, untuk masuk Meet pun mudah. Okay, so saya close dulu yang phone. Okay. Okay, next masalah. Okay, nombor 7. Murid yang tak invite tapi dia boleh masuk kelas. Okay, dia problem yang jadi kat sini yang Cikgu Sofian tanya ni. Okay, kenapa jadi macam ni? Satu, sebab kita share kelas code dalam grup kelas. Walaupun saya dah pecahkan ikut tahun, tapi biasalah ada yang ada 3-4 orang anak. Jadi, dia tersilap masuk atau dia tengok kod tu dia ingat kelas anak dia, itu yang jadi. Jadi, apa yang perlu cikgu-cikgu buat dalam masa terdekat lah, sambil-sambil masuk classwork, sambil-sambil relax tak tahu nak buat apa, pergi dekat bahagian student, check betul tak student tu murid kelas tersebut. Kalau murid tu bukan murid kelas tersebut, cikgu removekan dia. Okay, nak remove macam mana? Bukan, sebab kita sekarang ni, konsep kita, kelas ni adalah kelas fizikal secara maya. Jadi budak nak masuk kelas, dia mestilah murid kelas tu. Okay, ada beberapa jawapan parent tadi yang saya terpaksa jawab dengan cara lain sikit supaya diorang faham. Okay, jadi budak yang bukan dalam kelas tu,
kena remove dia. Okay, contoh macam tadi kan, ada mana WhatsApp. Okay, contoh dalam kelas 3 Perl. Okay, banyak yang cakap, cikgu saya tak jumpa meet link. Cikgu, kenapa tak ada meet link? Okay, sebab kalau perasan masalah yang hadapi cikgu-cikgu dalam kelas 3 Perl tadi boleh nampak. Okay, dia cakap buka GC dapat ni juga. Okay, ini. Dia cakap nampak gambar ni. Betul ada juga parent yang cakap mana meet link. Tak ada pun link. Okay. Tu, dia keluar macam tu je. Okay, kenapa? Sebab jawapan dia senang je. Itu adalah paparan luar tapi ada yang tak faham. Buka GC link dapat ni juga. Saya jawab dia senang je. Puan kena tekan nama kelas tu. Ini baru pintu luar. Tak masuk pintu kelas lagi. Maksud dia baru duduk kat luar pintu. Dia tak masuk lagi dalam Google Classroom. Sebab kalau yang dah masuk dalam pintu kelas, dia akan nampak macam ni. Ini adalah dalam kelas. Kalau dia nampak muka yang ini sahaja, ini di luar pintu kelas. Dia tak masuk lagi dalam kelas. So kena pastikan parent betul-betul masuk dalam kelas. Okay. Saya pun dah ada video sebab kita nak pastikan dia orang boleh faham betul-betul masuk kan. Tahu ni baru hari pertama tu apa yang saya boleh tolong, saya tolong. Okay, ni kita masuk Google Classroom ikut browser. Okay, dekat telefon ke, dekat laptop, desktop ke, paparan dia tak sama. Ini baru bahagian luar. Ini baru bahagian luar, puan tak masuk lagi. Puan, mak ayah tak masuk lagi dalam kelas. So macam saya ni ada beberapa kelas. So ini bahagian luar. So bila kita masuk dalam kelas, pergi tekan dekat bahagian nama kelas tu, barulah dia masuk ke dalam kelas tu. Ini yang paparan dalam kelas. Maksudnya budak dah ada dalam kelas. So nak tahu dia punya Google Meet dia dekat bahagian atas tu, bawah nama. Okay, itu. Maksudnya dia kena masuk dalam kelas dululah. Okay, barulah dia dapat dapat masuk dan tahu apa yang ada dalam kelas tu. So jangan tunggu kat luar pintu je beritahu parent. Buka pintu tu, masuk dalam kelas tu dulu, barulah kita betul-betul berada dalam kelas. Okay. Satu lagi masalah. Okay, ada parent yang dia cakap dia tak jumpa kelas. Yang ada kelas dalam dia punya GC adalah kelas yang macam ni. Sekejap. Kelas mana tadi Dia tulis 3 Perl SKPP 51. Okey, untuk pengetahuan cikgu-cikgu semua, untuk kelas saya dah selaraskan semua. Saya tulis nama kelas dan tahun 2021. Jadi parent akan tahu bahawa itu adalah kelas untuk tahun 2021. Itu sahaja kelas untuk tahun 2021 yang murid kena masuk. Yang ada tulis nama kelas murid dan 2021. Selain daripada unit-unit pengawas semua itulah. Tapi untuk kelas, format dia semua sama. Nama kelas dan juga tahun 2021. Okay. So, ini antara masalah yang kita jumpa hari pertama. Okay. Hari kedua, hari ketiga kita akan jumpa masalah yang lebih kurang atau ada masalah yang lain. Jadi, sekiranya ada masalah-masalah lain yang timbul, kita akan bincang dalam kolektif dan saya ada masa, saya akan cuba buat video macam ni untuk penerangan kepada cikgu-cikgu. Tapi anda kata video ni tak mampu cikgu faham, tak apa. Direct PM untuk kita selesaikan. Okey, untuk minggu ni admin Delima akan cuba untuk selesaikan masalah ID, masalah murid tak pernah login. Tapi yang bagus ni bila jadi macam ni, automatik peratusan murid login tu terus naik. Sekolah kita dah 98% macam tu murid yang login. Sebab untuk 2 hari ni saja ada lebih kurang 20 murid yang status dia never login. Dah mula login. Yang bersawang tu banyaklah. Mana-mana cikgu kelas yang dapat barasan dari saya bersawang ke apa semua tu, itu maksud dia lama lah. Okay, dan mana-mana cikgu kelas yang macam panjang-panjang berjela tanya saya, tiba-tiba saya jawab ringkas, itu maksudnya terlalu ramai queue yang sedang menunggu untuk ID. So saya tak boleh nak jawab secara penuh, saya terus reset, saya hantar terus ID dan cikgu-cikgu boleh terus hantarkan dekat parent. Jadi yang mana ada untuk dalam ni, yang join ladap ni Shima, Dila, Kak Tina, Kafa dengan Zu, terima kasih. Yang mana yang lain boleh tengok rakaman video ni. Tengok berkali-kali pun tak ada masalah untuk kita sama-sama fahamkan dan kita boleh jawab kepada parent. Dan satu lagi, saya minta kerjasama semua guru kelas. Sekiranya masalah tu melibatkan ID, reset ke, kalau boleh minta parent melalui guru kelas lah.
Sebab ada parent yang bagi tahu saya dapat nombor cikgu dari ni. Tapi masalah dia cuma reset ID. Kalau masalah selain dari itu yang cikgu-cikgu tak boleh selesaikan, saya akan bagi tahu. Bagi tahu parent suruh PM saya. Okey, bukan tak nak tolong tapi kita nak supaya proses tu jadi lebih teratur. Okey, kalau terus direct saya takut ada parent yang admin Delima ni sama ada saya, Shima, Dila, Aina, Kak Mawadah dengan Faiz terlupa, nanti parent cakap apa pula, cikgu ni tak nak jawab. Jadi kalau melalui guru kelas faham. Kami akan cuba selesaikan masalah reset ID atau masalah lain dalam masa 24 jam. Okey, sebab kita pun dah ada kelas, mungkin ada cikgu-cikgu admin Delima sekolah yang tak sempat nak tengok. Jadi tolong bagi kami masa dalam masa 24 jam. Lepas 24 jam kalau anda kata kami tak balas, PM balik. Sebab mungkin benda tu dah jadi ke bawah. Okey. Terima kasih untuk tontonan. Harap apa yang saya buat hari ini dapat membantu masalah yang kita hadapi untuk hari pertama ni lah. Bukan minggu pertama, hari pertama. Saya yakin esok lusa kita akan ada masalah yang lain. Tapi tak apa, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama selesaikan. Apa yang saya dan admin Delima yang lain boleh bantu, kami akan bantu cikgu-cikgu semua. Okey. Jadi terima kasih. Jangan risau. Benda ni nanti saya tengok berapa lama rakaman. So kalau boleh masuk dalam ladap, saya akan keluarkan memo ladap dan kita akan masukkan benda ni dalam SPL KPM. So 2-in-1 punya kerja lah, halang-halang dua-dua pegang. Kita settlekan Delima dan kita settlekan ladap sekaligus. Okey, terima kasih dan harapnya boleh membantu cikgu-cikgu. Apa-apa masalah nanti kita akan bincang balik dalam grup kita. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Aku besar orang ni. Stop record dulu.